Baik, bagi menganggarkan kuasa 2, cikgu nak kamu mula-mula tentukan nilai yang diberi. Sebagai contoh, nilai yang diberi di sini adalah 27.5. Jadi, cikgu minta kamu tolong buat satu garis nombor dan tentukan di mana kedudukan anggaran antara 27.5 adalah di sini. Dia dah beri kepada kamu 20 dan 3. Kuasa bagi 20, kuasa 2 bagi 20, cikgu tulis beginilah, kuasa 2 bagi 20 adalah kuasa 2 bagi 20. 20 kuasa 2 adalah 400. 30 kuasa 2 adalah 900. Jadi di sini mula-mula kamu anggarkan. 27.5 kalau kamu bundarkan, dia dekat lagi kamu bundarkan dengan, kamu akan dapat dia dekat dengan 30. Jadi dia mungkin dia berada di antara di sini. 27.5. Jadi di sini bermaksud 27.5 kuasa 2 akan hampir dengan 0.5 kuasa 2 akan hampir dengan nilai 900. Akan hampir dengan nilai 900 sebab dia hampir dengan 30 kuasa 2, iaitu nilai dia 900. Baik, cikgu nak kamu cuba buka modul kamu di modul yang kedua 3.21. Di sini kita punya objektif adalah untuk menganggarkan kuasa 2 suatu nombor. Kuasa 2 satu nombor. Jadi kita tengok dulu soalan. 3.17. Menganggarkan kuasa 2 satu nombor. Jadi di sini mula-mula cikgu nak kamu buat dulu garis nombor. Kita tentukan nilai. Nilai yang terdekat bagi 3.7. Jadi di sini 3.7 dia hampir dengan, kita bundarkan, dia hampir dengan 4. Jadi di sini kamu boleh buat garis nombor antara 3 dan 4. Jadi 3.7 terletak daripada antara 3 dan 4. Jadi 3 kuasa 2 kamu akan dapat 9. 4 kuasa 2 kamu akan dapat 16. Jadi kita tentukan kedudukan 3.17. Jadi 3.17 hampir lagi dengan 4. Jadi antara lah aku letak dalam garis nombor 3.7 mungkin di sini. Jadi anggaran 3.7 kuasa 2 bagi 3.7. Dia hampir dengan 4. Jadi anggaran dia 16. Begitu juga dengan 93. Jadi 93 kita anggar dia berada antara 90 dengan 90 dengan 100 lah. Kalau cikgu buat macam tu lebih mudah. 90 dengan 100. Kita anggarkan dia berada di antara 90 dengan 100. Jadi kalau 90 kuasa 2 kamu akan dapat 8.100. Kalau 100 kuasa 2 kamu akan dapat 10.000. Jadi di sini kita anggarkan 93 berada lebih dekat dengan 93 ni berada lebih dekat dengan 90. Jadi 93 kuasa 2 kita anggarkan dia dekat 93 kuasa 2 kita anggarkan dia akan hampir, kita buat yang sini, hampir dengan
81. Okey, 8,100. Okey, yang ni pun nilai dia. Bila hampir kita pakai simbol begini simbol ni. Okey, hampir. Begitu juga dengan 0.4202. Okey, 0.4202 kalau kita bundarkan, kita akan dapat di antara 0.4 dan 0.5. Kita buat macam tu. Okey. Jadi, kalau kita kuasakan 0.4 kuasa 2, kamu akan dapat 0.16. Okey, begitu juga di sini kalau kita kuasakan 0.5 kuasa 2, kamu akan dapat 0.25. Okey, sekiranya kamu letak, kita anggarkan 0.42 kan akan hampir dengan 0.4 berbanding 0.5. Jadi kedudukannya mungkin di sini 0.42. Jadi anggaran 0.42 kuasa 2, kamu akan dapat hampir 0.16. Baik, bagi soalan nombor 4 pun sama, kita bagi diberikan negatif 0.057. Kalau kita lihat 0.057 kalau kamu benarkan dia dekat dengan negatif. Okey, kalau cikgu letak di sini negatif 0.6 dan di sini negatif 0.5. Jadi sekiranya kamu ada lagi satu sifar sebelum pulang tak. Okey, kalau kita bundarkan negatif 0.06, negatif 0.05. Jadi sekiranya kita kuasakan negatif 0.02 kuasa 2, negatif 0.06 kuasa 2, kamu akan dapat 0.036. Okey, bagi negatif 0.06. Di sini kalau kamu kuasa 2 negatif 0.05, kamu akan dapat 0.025. Baik, tentukan kedudukan nombor yang diberi. Baik, di sini diberi negatif 0.057. Kalau kita bundarkan, dia hampir dengan di sini negatif 0.057 dihampir dengan negatif 0.06. Jadi bermaksud kuasa 2 bagi negatif 0.057. Okey, kita anggarkan hampir dengan 0.06. Jadi nilai dia 0.0036. Baik. Kedua adalah untuk menganggarkan punca kuasa 2. Kita boleh menganggarkan punca kuasa 2. Okey, nilai punca kuasa 2 boleh dianggar. Okey, bagaimanakah anggaran tersebut boleh dibuat? Beri contoh, yang diberi contoh adalah nilai punca kuasa 10. Jadi punca kuasa 10 terletak di punca, kita perlu buat, kalaulah nak mudah, kamu buat garis nombor seperti cikgu buat sekarang. Okey, buat garis nombor. Okey, di sini kita letak 10. Okey, yang ni mesti kuasa 2 sempurna. Jadi 10 berada antara 9 dan 16. Mana cikgu dapat 9 dan 16 ni? Okey, nanti kita bincang waktu soalan dalam modul 9 dan 16. Jadi antara 9 dengan 16, 10 ni berada dekat dengan, okey, dia hampir dengan 4, hampir dengan 9. Jadi di sini 10. Jadi punca kuasa bagi 9, punca kuasa bagi 9 adalah 3. Punca kuasa bagi 4, bagi 16, punca kuasa 16 adalah 4. Jadi apakah punca kuasa bagi 10 kita anggarkan? Okey, punca bagi 10 adalah di antara 3 dan 4.
Boleh tak kamu tekan kalkulator? Tak ada masalah. Kamu boleh tekan kalkulator. Tapi bila dia minta buat anggaran, kamu tak boleh. Kamu kena buat hampir antara dua punca kuasa. Okay. Sebagai contoh, anggarkan punca kuasa 30. Jadi punca kuasa 30 terletak antara, punca kuasa 30 terletak antara, di sini punca kuasa 25 dan punca kuasa 36. Mana cikgu dapat? Yang ni antara 5 dan antara 6. Jadi punca kuasa 30 adalah antara 25 dan 36. So kita akan dapat nilai dia kurang daripada 5. Lebih daripada 5 kurang antara 6. Jadi kalau kamu tekan kalkulator punca kuasa 30, kamu akan dapat 5.48. Jadi dia kurang daripada 5, dia lebih daripada 5 tapi dia hampir pada 6. Jadi mungkin kalau dia minta satu anggaran, mungkin kamu cakap punca kuasa 30, lebih hampir kepada 5. Kita tengok bagi soalan modul. Tengok soalan modul H. Anggarkan setiap nilai yang berikut. Dia bagi punca kuasa 42. Punca kuasa 42 kita anggarkan. Di mana kedudukan punca kuasa 42 dengan kuasa 2 sempurna. Jadi, apa cikgu nak kamu buat? Punca kuasa 42. Kamu buka balik kamu punya list of kuasa 2 dan punca kuasa 2. Sekejap cikgu buka yang ni 3.1 C. Jadi 31 bahagian 2. Kamu buka balik list ni. Di sini. Jadi kita dapat punca kuasa 42 tadi. Jadi punca kuasa 42 adalah di antara 42 adalah di antara 42 kamu ada di sini. 42, 36 dan 49. Jadi 6 dan 7. Jadi kalau tengok modul ni balik, punca kuasa 42 adalah berantara dengan 6 dan 7. Jadi bagi punca kuasa 36, punca kuasa 49. Berada antara 6 dan 7. Jadi kalau 42 mungkin dia dekat dengan sinilah. Jadi punca kuasa 42. Jadi punca kuasa 42 berada kalau nak tulis dalam ni punca kuasa 42 7 daripada 6. Itu pun kamu boleh tulis dalam nilai. Kalau tulis dalam nilai kita boleh tulis dalam punca kuasa 42 kita akan dapat hampir dengan 6. Sebab 36. Itu juga dengan 280. Jadi di sini buka balik list of punca kuasa 280. 280 hampir dengan ni. Punca kuasa 256 dengan punca kuasa 289. Jadi di sini 16 dan 17. Jadi punca kuasa 256, punca kuasa 289. Jadi di sini nilai dia mungkin 280, mungkin dekat sikit dengan sini kan. 280. Di sini mungkin punca kuasa 280. Jadi punca kuasa 280 hampir dengan 16, hampir dengan 17. Mungkin lebih hampir dengan 17. Ini kamu boleh tulis seperti ini. 17. Yang ni cikgu padam. Cuba kali lain lah supaya kamu jelas nampak.
280. Okey, di sini apa ni dah. Okey. Kita lihat pula sifar punca kuasa 0.79. Okey. 0.79 kat mana? 79. Kamu buka balik nilai di sini. Dekat dengan antara 79 tu dekat dengan di sini 84 dan punca kuasa 81. Jadi di sini kamu akan dapat 0.8 sini 0.9. Jadi punca kuasa 0.864 ni 0.64 punca kuasa 0.81. Punca kuasa 0.79. Yang mana 0.9 dekat di sini mungkin. Punca kuasa 0.79. Jadi punca kuasa 0.79 berada di antara 0.9 dan 0.8. Mungkin sekiranya lebih dekat 0.79 hampir dengan 0.9. Ya, bagi punca kuasa 0.0539, kalau kita bundarkan 0.039, 0.539 ni, kita akan hampir dengan 0.05. Jadi di antara 2 dan 3, okey. Apa yang kamu perlu buat, kamu tambah je lah perpuluhan tu. Jadi 0.02, okey, 0.02, 0.3. Jadi di sini nilai yang kamu akan dapat 0.04 dan 0.09. Okey, kalau kamu kuasakan dua dia, kamu akan dapat 0.09. Jadi kat mana kedudukan 0.95 ni lebih dekat dengan ni di antara sinilah 0.0539. Jadi kita anggarkan 0.0539 hampir kurang daripada 0.3, 0.2. Lebih dekat di sini, jadi kamu boleh buat 0.053 hampir dengan 0.02. Boleh tak saya tekankan kalkulator? Boleh. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat lebih sikit lah. Okey, cuba kamu buka kalkulator. Okey, cikgu buka kalkulator di sini. Okey. Cuba tekan kat cik. Cuba tekan punca kuasa bagi 0.0539. Jadi nilai yang kamu akan dapat dekat dengan 0.02. Kalau kita bundarkan, kita dapat 0.02 di sini, 0.02. Okey. Begitulah maksud menganggarkan nilai-nilai yang berikut.